أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان نبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Maksudnya, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada siapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah kepada Allah jugalah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal berserah diri. Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu disangkakan berkhianat, menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan membawa bersama pada hari kiamat kelak. Apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya. Dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemerdekaan dari Allah, sedang tempat kembalinya ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka itu yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat kemerdekaannya mempunyai tingkatan-tingkatan pahala atau dosa yang berlainan di sisi Allah. Dan Allah amat melihat akan segala yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya pada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kandungan Al-Quran, dan membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak,
dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menyuruh diambil pengajaran daripada peperangan Uhud yang menguji orang-orang yang beriman yang dicoba dengan kekalahan setelah mereka mencapai kemenangan. Apabila mereka mengejar dunia dan tidak mengikut arahan pemimpin mereka, Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan adanya rahmat Allah kepada wahai Muhammad SAW, engkau berlembut dengan sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabatmu yang buat salah itu engkau maafkan. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau keras hati wahai Muhammad terhadap sahabat-sahabatmu yang buat salah itu, bersifat keras semata-mata, nasai mereka bertempiaran dari kelilingmu. Mereka lari tak ikutmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diuji dengan begitu rupa. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, dan beristighfar kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka wahai Muhammad, kerana mereka berundur dalam menghadapi musuh. Ini sebab bingung-bingung menghadapi serangan yang dahsyat dari musuh itu yang berlaku dalam perang Uhud. Wasyawirhum fil amri, dan terus bermesyuarat dengan mereka. Terus bermesyuarat dalam urusan perang dan urusan dunia yang tak ada nas. Mesyuarat dengan mereka. Jangan tinggal mesyuarat. Walaupun perang Uhud diambil keputusan dengan mesyuarat. Cadangan Abdullah bin Ubay bertahan di Madinah. Nabi nak terima cadangan itu pada awalnya. Jangan banyak-banyak sahabat, khusus mereka yang tak hadir perang Badar, perang di luar Madinah. Lebih strategik, lebih baik lawan musuh di luar Madinah untuk selamatkan Madinah. Nabi terima pandangan berperang di luar Madinah. Setelah berperang di luar Madinah, Nabi atur strategi molek-molek. Suruh kawal bukit, markah besar, perang. Mereka awal musuh dah kalah. Tiba-tiba mereka yang kawal bukit tinggal bukit kerana nak kutip harta yang ditinggalkan oleh musuh di medan perang. Kerana kejar ke dunia. Lalu Allah Ta'ala ajar mereka, musuh serang balas. Bukit yang strategik, yang penting tidak dikawal lagi. Markas Islam, markas tentera diserang, Nabi luka, sahabat luka, 70 orang syahid, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Saudara Nabi yang Nabi sayang. Syahid sama dalam perang itu. Ini ujian Allah. Walaupun begitu, wasyawirhum fil amri, terus bermesyuarat. Jangan tinggal bermesyuarat dalam urusan perang dan urusan-urusan dunia yang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau telah berazam dengan sesuatu keputusan, bertawakal kepada Allah, di mana ketua berhak membuat keputusan mesyuarat itu. Mesyuarat dalam Islam bukan mesti ikut suara terbanyak. Ikut suara terbanyak pun boleh, ikut hujah yang paling kuat pun boleh. Walaupun suaranya sikit, hujah dia boleh lebih kuat. Seorang pemimpin boleh buat keputusan mengambil hujah yang lebih kuat, bukan suara yang banyak. Kadang-kadang suara yang banyak ni tak reti. Orang sikit ni lebih reti mengambil hujah yang kuat. Fa iza azamta wasyawirhum fil amri, bersuara dengan mereka, mesyuarat dengan orang ramai. Fa iza azamta, bila engkau telah berazam dengan sesuatu keputusan, engkau lihat ini satu cadangan yang terbaik, engkau ambil yang terbaik ini, bukan mesti ambil orang yang banyak. Ini lihat hujah yang lebih kuat. Kadang-kadang orangnya sikit tapi lebih matang fikirannya. Orangnya ramah
fikiran tak matang. Ini mesyuarat dalam Islam kita kena faham. Lain dengan demokrasi barat. Demokrasi barat lain. Benda yang tak ada nas, yang ada nas tak boleh mesyuarat. Dah ada nas, dah halal haram boleh tak boleh. Ini tak boleh mesyuarat. Mesyuarat pakak nak halal yang haram, nak halal yang haram yang ini tidak boleh. Yang tak ada nas boleh mesyuarat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila telah engkau berazam dengan sesuatu keputusan, laksanakan. Bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal, yang menyerah diri kepadanya. Lepas buat keputusan, serah pada Allah Ta'ala. Setelah berfikir, setelah ikhtiar. Bukan serah terus pada Allah Ta'ala, dak fikir, dak ikhtiar. Kena fikir, kena ikhtiar, kena usaha, lepas tu bertawakal. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika sekiranya Allah menolong kamu, tidak ada siapa yang mengalahkan kamu. Kalau Allah Ta'ala tolong kamu, tak ada siapa yang mengalahkan kamu. Walaupun jumlah kamu sedikit, walaupun pitih kamu tak banyak, duit kamu tak banyak, kamu miskin, lawan orang lebih kaya, lebih kuat, lebih gagah. Kalau Allah Ta'ala tolong, mesti menang. Tak ada siapa yang mengalahkan kamu. Dengan sebab itu bertawakal kepada Allah. Macam perang Badar, jumlahnya sedikit, musuh lebih ramai, menang dalam perang Badar. Wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika Allah mengecewakan kamu, Allah Ta'ala biarkan kamu, bila kamu buat silap, siapa lagi yang boleh menolong selepas Allah? Siapa boleh tolong kamu selain daripada Allah? Kalau kamu tak serah pada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima tentera Islam untuk memerangi Parsi, kuasa besar dunia. Sayyidina Umar berpesan pada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku pesan pada kamu dan tentera yang ada sama kamu supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kerana kita ditolong oleh Allah mendapat kemenangan dengan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Kalau sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, walaupun jumlah kamu sedikit, senjata kamu tak banyak, musuh kamu buat maksiat, kamu baik, kamu bertakwa, Allah Ta'ala tolong kamu. Jika sekiranya kamu buat maksiat, sama dengan musuh juga. Musuh buat maksiat, mu buat maksiat juga. Musuh tak semayang, mu tak semayang juga. Mu buat dosa juga, sama dengan musuh. Maka Allah membiarkan kamu. Allah Ta'ala biarkan kamu. Jumlah kamu tidak sama dengan jumlah mereka. Persediaan kamu tak sama dengan persediaan mereka. Maka kamu tidak boleh mengalahkan mereka, kata Sayyidina Umar. Aku lebih takut kamu jaga diri kamu, jangan buat maksiat, jatuh ke maksiat, daripada aku takut pada musuh, pada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, aku takut Sa'ad dan tentera ni buat maksiat, lebih takut pada musuh lagi. Dengan sebab maksiat kamu dikalahkan oleh musuh. Ini maknanya. Dengan sebab itu kita mesti bertawakal kepada Allah setelah kita taat kepada Allah. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak saiga bagi seorang nabi menipu harta rampasan perang. Umat zaman dulu diharamkan harta rampasan perang. Tak boleh ambil. Kalau letak harta rampasan perang, kupur setapak, api akan turun dari langit bakar harta tu. Ini umat Nabi zaman dulu. Umat Muhammad dihalalkan harta rampasan perang. Dibahagikan harta yang boleh alih, harta yang ada pada tentera. Dibenarkan pada pemimpin tentera membahagikan. Di mana 1/5 diambil oleh pemerintah, 4/5 dibagi pada tentera-tentera yang terlibat dalam peperangan. Masa itu tak ada gaji. Gajinya tak ada. Ghanimah menjadi gaji mereka. Maka 4 bahagian dibahagi pada mereka.
Tidak saya bagi seorang Nabi yang menipu dalam harta rampasan perang. Ini kerana berlaku menipu. Dia mengalahkan musuh, dia ambil piasang daripada musuh, dia sembunyi. Buah dalam poket dia, tak suruh pada pemimpin. Ini salah. Tak boleh. Tidak saya bagi Nabi buat begitu. Nabi tak layak buat begitu. Apa lagi orang yang tak Nabi? Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang menipu harta rampasan perang akan dibawa pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian ditunaikan tiap-tiap diri akan apa yang dia buat. Hukumannya dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Berlaku pada umat zaman dulu, umat Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa ajak Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat, dia tenggelamkan Fir'aun dalam laut. Secara mukjizat, Fir'aun yang bala tentera tenggelam. Kisahnya dibaca oleh orang Islam, dibaca oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ajak Bani Israel masuk ke Palestin, menentang kaum Jabarin dengan berjihad. Kita kena berjihad, Tuhan suruh kita berjihad, masuk berperang untuk bebaskan bumi Palestin. Tiba-tiba orang Yahudi tak mau pergi. Takut. Tak percaya pada pertolongan Allah. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, dengan adik-beradik Nabi Harun. Kami nak duduk sini, kami tak mau pergi. Akibatnya Allah Ta'ala hukum Bani Israel sesak di padang pasir selama 40 tahun. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah, Nabi Harun diwafatkan oleh Allah. Harun wafat dulu, Musa wafat. Mereka sesak berpusing tempat tuda selama 40 tahun. Setelah generasi yang pertama, yang penakut mati, naik generasi baru, mereka yang lahir pada masa itu umur 40 tahun. Hak dulu tu mati mananya, naik generasi baru umur 40 tahun. Dipimpin oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Iaitulah sahabat Nabi Musa yang dilantik jadi Nabi. Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi Yusha' kata, orang yang ikut aku, orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang ingat ke kebun dia, yang ingat ke rumah dia, ingat ke hak rumah tak siap lagi, ingat macam-macam, tak dia ikut aku. Mereka yang bergantung pada Allah saja boleh ikut aku, kata Yusha'. Bertawakal pada Allah. Lalu sebahagian besar ikut Yusha' berperang. Berperang-perang, tiba-tiba tak dapat mengalahkan musuh waktu asar. Lalu Yusha' berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, matahari ini ikut perintahmu. Ikut perintahmu. Wahai matahari, mu ikut perintah Tuhan. Kalau mu ikut perintah Tuhan, berarti jangan jatuh lagi. Berarti matahari, masa itu tak ada spotlight, tak ada lampu nak berperang, tak ada teropong malam. Tuhan tahankan perjalanan matahari, lalu mereka berjaya mengalahkan musuh. Setelah mengalahkan musuh, dikumpul harta rampasan perang, dikumpul sepak. Turun api dari langit. Api berpusing-pusing tak mahu makan harta rampasan perang tu. Yusha' kata, ada kalangan kamu yang menipu. Kalangan kamu yang menipu, yang menyembunyikan harta rampasan perang. Lalu Yusha' bersalam dengan ketua-ketua pasukan. Ketua pasukan yang anak buah dia menipu lekat tangan pada Yusha'. Tak boleh nak lepas tangan. Lalu panggil anak buah dia, anggota dia. Dikumpulkan emas sebesar kepala lembu. Banyaknya emas sebesar kepala lembu. Dia susuk sembunyi. Dia letakkan emas pada tempatnya, barulah api tu makan. Ini cerita umat zaman dulu. Adapun umat Muhammad, Tuhan serah pada diri masing-masing. Amanah masing-masing. Ikhlas masing-masing pada Allah Ta'ala. Barang siapa yang menipu, setelah mendapat kemenangan, Allah Ta'ala tahu menipu dia, akan dihukum pada hari kiamat.
Apa man ta'ridu apa man ta'ridu Allah kama ba'a bi sakhsib min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang mengikut keredaan Allah Ta'ala, adakah mereka mengikut keredaan Allah Ta'ala itu sama dengan orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala? Tak sama. Orang yang ikhlas dan orang yang tak ikhlas tak sama di sisi Allah Ta'ala. Orang yang ikhlas tetap diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Orang yang tak ikhlas akan dibalas oleh Allah dengan murkanya, dan tempatnya dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Makalah harta dengan sebab kemenangan menipu. Kemenangan tak jadi salah, tapi mesti cara yang halal. Tapi cara menipu. Ambil kemenangan, ambil harta, cara menipu. Tepatnya neraka jahanam, seburuk-buruk tempat. Hum darajatun indallah. Mereka itu beberapa darjat di sisi Allah. Wallahu basirum bima ta'malun. Berapa darjat dalam syurga, berapa darjat dalam neraka, berapa darjat, tak sama. Orang yang besar pahalanya tinggi darjat dalam syurga. Yang sikit pahalanya kurang darjat. Yang banyak dosanya teruk dalam neraka, paling teruk. Yang kurang dosanya kurang, tak sama ahli-ahli neraka ni. Itu balasan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang-orang yang beriman satu kurnia yang sangat besar. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apabila Allah mengutuskan rasul kalangan mereka. Patut orang Arab kena sedar, orang Arab kena faham. Allah Ta'ala kurnia pada mereka rasul dari kalangan mereka, bangsa mereka, puak mereka. Yatlu alaihim ayatih, yang membaca kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran dalam bahasa Arab. Patut orang Arab kena erti pada orang lain, kena faham pada orang lain. Tuhan turunkan Nabi daripada bangsa mereka, Quran dalam bahasa mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada dosa. Bila mereka masuk Islam, diampunkan dosa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajar pada mereka ilmu kitab Allah Al-Quran dan hikmah kebijaksanaan melaksanakan Quran itu. Bukan saja ilmu baca dia, ilmu belagu dia, ilmu tajwid dia, ilmu qiraat dia, termasuk ilmu beramal dengan petunjuk Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran. Ini baca saja, hafal saja, tajwid bukan main, hukum dia tak amal, macam orang Yahudi. Orang Yahudi lah. Yahudi baca Taurah, tak beramal dengan Taurah. Masalul ladzina hamilu Taurah summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bandingan orang yang baca kitab Taurah kemudian tak tuna tanggungjawab dalam kitab Taurah itu, macam keldai yang bawa kitab, Tuhan kata. Begitulah mereka yang baca Quran, yang hafal Quran, yang mahir baca dia, tapi tak ikut petunjuk dia. Dalam cara hidup, ikut Jepun, ikut Amerika, ikut China, ikut bukan Islam, ikut cara bukan Islam. Baca Quran bukan main belagunya, bukan main tajwidnya. Macam keldai, Tuhan kata. Macam orang Yahudi lah, macam keldai. Sama. Tuhan turunkan kitab dan hikmat kebijaksanaan Nabi bagaimana beramal dengan kitab itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya orang Arab ni dalam keadaan sesat yang nyata. Belum mari Islam, sesat, jahat, zalim, kambuh, anak perempuan hidup-hidup macam-macam kejahatan, merapak, menyamun. Bila mari Islam mereka jadi molek. Sedarlah nikmat Islam ini. Faham nikmat Islam ini. Bukan saja orang Arab, orang tak Arab pun samalah juga. Bila jadi Islam, Islam adalah nikmat yang paling besar. Kena tegakkan Islam, amalkan hukum dia, tegakkan syariat dia. Islam jadi agama yang berkuasa, yang berdaulat, bukan agama yang dihina oleh orang. Ni orang buat hina Islam, kita duduk mengaji je. Orang buat hina Islam, kita tak sedar. Tahu mengaji saja, baca saja. Tak tegakkan Islam. Ini satu salah. Tak boleh. Wallahu a'lam.